Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang kelebihan Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Okey, Ar-Rahnu diwujudkan di dunia ini bukannya untuk menyusahkan orang, malah menyenangkan ramai masyarakat. Akan tetapi, mereka kurang ilmu pengetahuan mengenai perkara tersebut. Oleh itu, untuk mengasah dan menajamkan lagi ilmu pengetahuan Ar-Rahnu dicipta mempunyai kelebihan yang tersendiri berbanding pajak gadai konvensional. Antara kelebihan Ar-Rahnu termasuklah wang lebih gadaian akan dipulangkan. Okey, sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, pemberi gadaian akan diberitahu atau dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dipulangkan semula. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah dari nilai barangan gadaian. Okey, kelebihan yang seterusnya ialah barang kemas yang disimpan lebih selamat. Oleh itu, semua barangan kemas yang disimpan dalam skim tersebut adalah lebih selamat, di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barangan kemas yang diberi oleh pemberi gadaian. Okay, dengan ini, pemberi gadaian tidak perlu risau dengan masalah penjagaan barangan kemas mereka sepanjang ia berada di pihak penerima gadaian. Selain itu, kelebihan seterusnya ialah caj perkhidmatan yang amat rendah. Ar-Rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang rendah. Semua pengurasan di Ar-Rahnu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional yang terlalu mahal. Okey, pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang tinggi dan ada juga sebilangan pemegang atau tokey pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan dari penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut. Okey, saya akan menerangkan tentang serba sedikit tentang latar belakang isu ini. Okey, apakah itu pajak gadai? Pajak gadai ialah pinjaman wang tunai yang akan diberikan oleh kedai-kedai pajak gadai ke atas barang gadaian bagi satu tempoh dengan kadar faedah yang diberikan sebulan. Definisi pemegang pajak gadai ialah orang yang menjalankan perniagaan mengambil barang-barang sebagai pajak gadai. Manakala akta mendefinisikan pemajak gadai sebagai seorang yang menyerahkan sesuatu barang untuk dipajak gadai kepada seseorang pemegang pajak gadai. Okey. Aktiviti pajak gadai adalah sah dari segi undang-undang melalui Akta Pajak Gadai 1972. Sebelum akta ini ditubuhkan, pelbagai anggapan dan enakmen yang dikemukakan setiap negeri tentang pendapat mereka tentang bagaimana pajak gadai harus dilaksanakan. Akta ini telah berjaya untuk menyeragamkan undang-undang mengenai pajak gadai di seluruh negara. Dan sekarang semua negeri di Malaysia telah mengamalkan akta ini sebagai panduan yang sah untuk melakukan aktiviti pajak gadai. Secara umum, kebanyakan masyarakat memilih barangan kemas seperti jam tangan, berjenama ataupun emas sebagai barangan utama mereka untuk dipajak gadai. Dalam Akta Pajak Gadai 1972, ianya menyatakan bahawa pinjaman haruslah tidak melebihi RM10,000. Okey, seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi dalam mengaplikasikan Ar-Rahnu kepada rakyat jelata. Okey, Ar-Rahnu jelas gagal diperluaskan dalam kalangan masyarakat kerana ianya dibendung oleh pajak gadai konvensional yang lebih meluas digunakan oleh rakyat jelata. Hal ini kerana masyarakat umum masih tidak mengenali Ar-Rahnu dan kelebihannya. Hal ini juga kerana Ar-Rahnu tidak dipromosikan secara meluas dalam negara kita. Ramai peniaga-peniaga memilih untuk membuka kedai pajak gadai konvensional berbanding kedai yang berkonsepkan Ar-Rahnu kerana mereka ingin mengambil untung yang lebih banyak. Peniaga-peniaga yang memilih konsep Ar-Rahnu pula tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk mempromosikan kedai mereka.
Oleh itu, konsep Ar-Rahnu kurang dikenali dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, kerajaan juga tidak mengambil bahagian untuk memperluas kegunaan Ar-Rahnu. Kerajaan lebih mengutamakan pajak gadai konvensional dalam aktiviti memajak gadai. Hal yang sedemikian tidak patut terjadi kerana kita sebagai rakyat yang menduduki negara Islam haruslah mempromosikan cara-cara dan konsep-konsep yang berlandaskan syariah terlebih dahulu supaya rakyat tahu kebaikan dan keistimewaan syariah Islam. Tanpa bantuan kerajaan, Ar-Rahnu tidak dapat berkembang dengan pesat. Seterusnya, ada sesetengah kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan ketulusan dan kecekapan pajak gadai Ar-Rahnu. Mereka memberitahu bahawa Ar-Rahnu kurang cekap serta mempersoalkan ketulusan Ar-Rahnu. Dengan tiadanya kepercayaan rakyat terhadap Ar-Rahnu, Ar-Rahnu tidak mampu untuk menjadi pilihan utama rakyat dalam memajak gadai barangan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi Ar-Rahnu. Skim pajak gadai konvensional boleh mengenakan kesan-kesan buruk terhadap pengguna. Contohnya, pajak gadai mengenakan faedah terhadap gadaian pemajak gadai. Hal ini dikenali sebagai riba dalam agama Islam dan dilarang sama sekali untuk seorang Muslim mengamalkannya. Riba mampu membebankan pemajak gadai oleh kerana faedah yang tinggi diberikan oleh sesetengah pemajak gadai. Tambahan pula, nilai yang perlu dibayar oleh pemajak gadai akan menjadi semakin tinggi sekaligus mampu membuat pemajak gadai tidak mampu membayar keseluruhan pinjaman yang dibuat olehnya. Seterusnya, sesetengah pemegang pajak gadai konvensional mengamalkan unsur-unsur penipuan. Contohnya, sesetengah pemegang pajak gadai akan menipu dalam membuat timbangan. Apabila timbangan gadaian tidak menepati dengan nilai sebenar, pemajak gadai akan rugi dan pemegang pajak gadai akan mendapat untung yang lebih. Hal ini semestinya dibendung dalam kalangan rakyat kita kerana mengamalkan unsur penipuan dalam menjalankan perniagaan adalah haram sama sekali. Selain itu, nilai gadaian akan disusut nilai yang akan membuat nilai gadaian berkurang. Apabila hal ini berlaku, kebanyakan pemegang pajak gadai akan menyeleweng pemajak gadai dengan mengenakan susut nilai yang tidak tepat. Hal ini akan membebankan pemajak gadai yang menggadaikan barangan mereka. Seterusnya, saya akan memberi cara untuk mengatasi isu ini. Dengan teknologi yang telah disediakan pada masa kini serta kuasa kita untuk mendapat maklumat di hujung jari sahaja, sepatutnya terdapat pelbagai cara untuk memperkenalkan pajak gadai Ar-Rahnu kepada rakyat jelata. Antara cara untuk mengatasi orang ramai daripada memilih skim pajak gadai konvensional berbanding Ar-Rahnu ialah dengan menerapkan ilmu tentang Ar-Rahnu ini sejak awal usia. Contohnya, Ar-Rahnu haruslah dipamerkan serta diperkenalkan kepada rakyat-rakyat muda yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah, para mahasiswa di universiti, malah di tempat-tempat majikan yang memerlukan perkhidmatan Ar-Rahnu ini. Ar-Rahnu haruslah diterangkan dengan jelas tentang kebaikannya serta faedah yang kita dapat dalam jangka masa yang panjang bila kita gunakan perkhidmatannya. Dengan terdedahnya mereka dengan pengetahuan tentang kaedah pajak gadai Ar-Rahnu, semestinya mereka akan memilih Ar-Rahnu sebagai pilihan utama mereka apabila mereka ingin memajak gadai barangan mereka. Ar-Rahnu juga boleh dikembangkan dengan adanya bantuan daripada kerajaan. Kerajaan memainkan peranan yang besar terhadap tindakan rakyat terhadap sesuatu. Jadi, pihak kerajaan dengan kuasa yang mereka ada haruslah menerapkan penggunaan pajak gadai Ar-Rahnu sebagai cara utama rakyat Malaysia memajak gadai barangan mereka. Hal ini kerana negara Malaysia merupakan negara Islam dan tugas seorang Muslim ialah mengamalkan sunnah serta mengutamakan gaya hidup yang berlandaskan syariah terdahulu. Cara ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyakkan modal untuk peniaga-peniaga pajak gadai yang mengamalkan konsep Ar-Rahnu. Selain itu, kerajaan juga boleh mempromosikan Ar-Rahnu dengan lebih meluas dengan meletakkan ia di papan iklan, di kaca televisyen dan lebih lagi. Dengan bajet yang mencukupi, insya-Allah, serta kuasa yang mereka ada,
Jelaslah bahawa bantuan kerajaan merupakan salah satu langkah yang penting dalam mengatasi penduduk di Malaysia mengamalkan penggunaan skim pajak gadai konvensional. Sekian daripada saya. Terima kasih.